Kita ikuti perkembangan dari Sabah pula. Antara paparannya, individu langgar SOP berulang akan dikenakan kompaun serta-merta dan polis sandakan laksana 4 SJR. Langsung bersama Enisa Daulus, silakan. Baik Khairul, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri mengarahkan semua ketua kampung untuk memantau dan mengawal penularan COVID-19 dalam kawasan pentadbiran kampung masing-masing. Arahan tugasan itu adalah selaras dengan kuasa diberikan kepada ketua kampung di bawah Ordinan Pentadbiran Luar Bandar OPLB demi membendung penularan COVID-19 di Sabah. Dalam kenyataan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, semua ketua kampung diminta memaklumkan kepada Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Presiden Majlis Perbandaran Tawau dan Sandakan, pegawai daerah, penolong pegawai daerah, pejabat daerah kecil dengan serta-merta sekiranya berlaku penularan COVID-19 atau kematian di kampung masing-masing. Sementara itu, semua taska tidak dibenarkan beroperasi kecuali taska yang melibatkan kedua-dua ibu bapa daripada barisan hadapan atau perkhidmatan penting sepanjang penguatkuasaan Sekatan Pergerakan Penuh. Prosedur operasi standard SOP untuk pembukaan taska tertakluk dengan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah. Tempoh operasi dibenarkan bermula 6 pagi hingga 6 petang dengan kapasiti 50% serta mengambil kira keluasan taska dan penjarakan fizikal. Polis Sandakan melaksanakan 4 sekatan jalan raya SJR bagi mengawal pergerakan orang ramai di daerah itu bermula 12.30 malam tadi susulan penguatkuasaan Sekatan Pergerakan Penuh. SJR berkenaan dilaksanakan di kedua-dua arah jalan di Taman Pertama, Batu 4 dan di Batu 30 Sandakan. Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Muhammad Azhar Hamid optimis keanggotaan yang mencukupi melibatkan Polis Diraja Malaysia, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, ATM Angkatan Pertahanan Awam, APM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia rela dapat memastikan SJR berkenaan dapat dilaksana sepenuhnya. Menurutnya, satu SJR bergerak turut diwujudkan bagi memantau pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan masyarakat setempat. Malam tadi, daripada situ kita dapati 2 kenderaan telah kita arahkan untuk patah balik. Sejumlah lebih kurang 50 kenderaan telah diperiksa. Yang mana kebanyakan kereta-kereta yang melalui kawasan ini adalah mereka-mereka yang terlibat dalam access service. Dan untuk makluman juga, setakat ni hari 3 kompon telah dikeluarkan atas individu yang telah gagal untuk mematuhi SOP KP ini. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika meninjau pelaksanaan SJR di Taman Pertama, Batu 5 Sandakan seawal 3 pagi tadi. Sejurus selepas itu, SCP Muhammad Azhar yang juga Timbalan Pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Sandakan meninjau pematuhan SOP di Pasar Umum Sandakan. Beliau berpuas hati dengan pematuhan peniaga di pasar berkenaan yang akur dengan jadual penggiliran berniaga yang ditetapkan bagi meningkatkan SOP penjarakan fizikal kalangan peniaga sekaligus mengurangkan pergerakan dan kepadatan di dalam pasar. Sementara itu, peniaga yang ditemui memberitahu inisiatif penggiliran ditetapkan demi kebaikan bersama demi memutuskan penularan jangkitan COVID-19. Saya juga ikut saja. Terlampau banyak sempit, saya pun takut juga. Kalau terlampau banyak orang masukkan, takut juga kita. Belum tahu itu orang atau bawa menyakitkan. Yang penting jangan pasal ada orang kena. Kalau kena tutup. Macam kami selang-seli ini ada sedikit terjejas, tapi lagi pun pukul 2 kan kena akur lah. Demi kebaikan sebab sekarang pun kes semakin tinggi kan, kita ikut sejalan apa boleh buat. Tapi syukurlah sebab masih boleh buka juga ini pasar. Jadi kita boleh masih mencari rezeki. Dalam pada itu, SCP Muhammad Azhar sekali lagi mengingatkan orang ramai terus patuh SOP yang ditetapkan dan kekal duduk di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang melanggar prosedur operasi standard SOP berulang sepanjang pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh bermula hari ini hingga 14 Jun. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim berkata pihaknya akan bertindak lebih tegas dengan mengenakan kompaun secara terus kepada individu yang melakukan kesalahan itu secara berulang berbanding pendekatan memberi nasihat yang dilakukan sebelum ini. Tindakan tegas itu bagi memastikan orang ramai patuh SOP yang ditetapkan sekaligus membendung penularan pandemik COVID-19 yang menunjukkan tren peningkatan sejak kebelakangan ini.
Seluruh masyarakat di daerah Penampang patuhlah kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Sekiranya tidak mematuhi SOP ini, maka pihak PDRM Polis Penampang akan bertindak untuk mengeluarkan kompaun kepada mereka. Dan seperti mana yang kita ketahui, nilainya agak tinggi. Jadi kita tidak mau membebankan mereka. DSP Muhammad Haris ditemui pemberita selepas meninjau sekatan Jalan Raya SJR di Jalan Penampang, Kota Kinabalu. Seramai 160 pegawai dan anggota terlibat penugasan di 4 lokasi SJR di Penampang, iaitu di SJR Jalan Penampang, Kota Kinabalu, Jalan Penampang Bypass, Jalan Sailan Meruntum dan SJR Kilometer 5 Jalan Tambunan, Kota Kinabalu. Setakat tengah malam tadi, tiada pelanggaran SOP dilaporkan dalam daerah berkenaan. Program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa tambahan yang diumumkan Perdana Menteri semalam susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 disambut baik pemandu teksi di Sabah. Menerusi pemerkasa tambahan, kerajaan menyediakan bantuan khas secara sekali bayar sebanyak RM500 kepada pemandu teksi, kereta sewa, bas sekolah, e-hailing dan pemandu pelancong. Ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu, pemandu teksi menyifatkan bantuan berkenaan dapat meringankan beban mereka berikutan pendapatan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Ini pagi saya tengok tu berita, saya banyak happy. Pasal saya orang sini, 1 minggu lalu luar 3 trip, saya orang punya income betul-betul susah lah. Kadang-kadang 2 hari atau 3 hari baru 1 trip. Kalau kami happy lah, tengok kami teksi ni berapa hari baru boleh belum jalan. Beginilah teksi susah sekarang. Apa boleh buat? Itu bantuan kami ucapkan terima kasihlah kepada kerajaan Malaysia pasal dia membantu meringankan beban kepada pemandu-pemandu pengusaha-pengusaha teksi. Lagi sekarang kan kes COVID semakin meningkat. Jadi pengusaha kami pun terpaksa kini saya tunggu dan lihat. Bantuan khas berkenaan disalurkan kepada penerima berdaftar bulan depan yang melibatkan 40,000 pemandu teksi di seluruh negara. Pematuhan prosedur operasi standar SOP di Pusat Pemindahan Sementara PPS penting bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Ini termasuk menghadkan jumlah pengunjung kepada 5 orang sahaja pada satu-satu masa. Menurut penolong pengarah bahagian Pejabat Kebajikan Masyarakat Kota Kinabalu, Muhammad Lufi Ahid, pihaknya sentiasa memantau tahap pematuhan SOP di PPS Dewan Muhibah Sembulan dipatuhi terutama pelawat dan penyumbang yang datang menghulur bantuan. Dari segi pematuhan SOP memang amat memuaskanlah, tiada masalah sekarang. Dan untuk makluman, setiap individu yang ingin menyumbang di sini memang akan didaftarkanlah, dan semua pelawat-pelawat pun kita akan daftarkanlah menggunakan MySejahtera dan sebagainya. Muhammad Lufi berkata demikian ketika ditemui RTM di PPS Dewan Muhibah Sembulan. Pemantauan pematuhan SOP oleh penduduk terjejas yang berada di PPS dibantu oleh Jabatan Sukarelawan Malaysia, Rela dan Angkatan Pertahanan Awam APM, manakala pemantauan kesihatan dilakukan Kementerian Kesihatan. PPS Dewan Muhibah Sembulan diaktifkan berikutan kebakaran yang berlaku di Kampung Tanjung Arul Lama yang memusnahkan 32 buah rumah 25 Mei lalu. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Terus patuh SOP amalkan kawalan Kendiri. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Khairul. Silakan Kai.